kita membicarakan kaedah yang kedua, iaitu kaedah kedua, al-yakinu la yuzalu bisyakki. Apa maksudnya? Yakin tidak boleh disingkirkan dengan semata-mata syak. Kalau dah yakin, buangkanlah yang syak. Kan? Kita ragu-ragu dalam solat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikati muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Khabar tuan-tuan, alhamdulillah, juga para muslimat yang di belakang, syukur kepada Allah SWT kerana Allah masih hidupkan kita lagi pada hari ini dan dapat lagi merasai melihat nikmat yang Allah berikan sehingga ke saat ini. Dapat lagi bangun pagi, dapat lagi bekerja, dapat lagi melihat keluarga. Yang paling bagusnya dapat lagi solat berjamaah pada hari ini. Kelebihan solat berjamaah berbanding solat bersendirian. Disebutkan oleh Nabi SAW, salatul jama'ati afdal min salatil fadhi. Solat berjamaah itu lebih utama, lebih afdal, lebih baik daripada solat bersendirian. Banyak pahala, 25 kali darajat, 25 pahala, ataupun sebagian hadis lain menyebutkan 27 darajat. Tak kisahlah tuan-tuan, yang penting lebih daripada satu kan. Banyak pahala. Kelebihan solat berjamaah sehingga disebutkan kalaulah dalam solat berjamaah tersebut ada yang tak khusyuk, yang lain khusyuk, maka pahala yang tak khusyuk juga maka boleh dapat ditampung dengan orang yang khusyuk. Berbanding kalau solat bersendirian kan banyak kadang-kadang dugaan kan. Tadi dekat office ada lagi kerja tak siap, bermain lagi kat fikiran ada lagi yang tak siap ni kan. Ni kejap lagi isi pesan, bang sebelum pergi masjid ingat balik kalang ada barang nak dikirim. Dalam solat kadang-kadang teringat tuan-tuan. Itulah orang kata cabaran dugaan. Tapi solat tetap kena tunaikan juga kan. Kena buatlah. Khusyuk atau tidak itu kita buat sebaik mungkin. Sebab tu bagaimana nak dapat khusyuk dalam solat, buang kan. Bukan masuk buang fikiran tu terus, ingatan tu tak. Biarlah fokus kepada satu. Hari ini aku nak solat, tumbuhkan kepada solat. Nanti lepas solat baru ingat balik apa tadi. Kalau lupa kan boleh telefon balik kan. Kalau lupa apa tadi kita suruh beli tadi, angkat telefon nak balik. Kan dah mudah. Alat perhubungan hari ini walaupun tak ada di zaman dulu kan, tetapi hari ini adalah kemudahan untuk kita. Maka manfaatkan kemudahannya yang Allah beri kepada kita dalam bentuk teknologi apapun dan sebagainya lah. Tuan-tuan, baru ni saya mengiringi pelajar 13 orang ke Jordan melalui tajaan dana Lembaga Zakat Selangor. Duit tuan-tuan itulah, duit zakat tuan-tuan bayar itulah. Maka dapat anak-anak ini pergi melanjutkan pengajian ke Jordan. Mengikuti pengajian lughah, qiraah, mengikuti pengajian Islamik, perbankan Islamik. Ada satu kuliah yang baru dia kata. Saya tengoklah pergi universiti tersebut, kuliah fiqh Syafi'i kan. Baguslah kata kan. Saya tanya pelajar kat situ sebelum tak ada ke? Tak ada. Ni kira baru. Alhamdulillah lah. Saya kata ada satu kuliah fiqh Syafi'i nama dia. Khusus tentang fiqh Syafi'i. Alhamdulillah. Saya kata belajar je lah sungguh-sungguh. Pembayar zakat kat sana mengharapkan kalaulah
kita orang bayar tak pergi, cukuplah duitnya pergi ke sana, kan? Dapat pahala orang yang walaupun bayar zakatnya 2,5% tetapi share-nya dekat situ. Jadi di kalangan anak asnaf fakir miskin, ada yang pergi di situ, ada yang dibawa dana fisabilillah. Tapi kena melalui tapisan jaiz lah dulu tuan-tuan. Kan? Kena tapis dulu. Kemudian kena kursus dulu, kursus bahasa. Amat rugilah saya kata kalau ada pergi negara Arab, Timur Tengah ini, amat rugi kalau kita tak manfaatkan bahasanya itu. Kan? Kalau kat Malaysia kita dah biasa bahasa kita, bahasa Melayu lah, bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa apalah tuan-tuan. Tapi saya kata dengan pelajar-pelajar tersebut, rugi kalau kita dah ke sana, cari bahasanya sekali. Kan? Sebab kitabnya pun kitab Arab. Jadi nak mengaji pun kitab Arab. Kenalah kata dapatkan bahasanya sampailah bawa balik dan dapat dimanfaatkan. Duit ke sana selama 13 orang yang mendapat tajaan belajar ke Jordan. Kemudian ada juga yang ke Mesir, ada juga ke Mesir. Mesir tak ramai lah, tapi Jordan yang ramai. Pelbagai universiti. Ada yang ke Yarmouk, ada yang ke Universiti Amman Jordan kan. Pelbagai universiti di situlah. Alhamdulillah, berkat zakat tuan-tuan tunaikan, maka dapatlah mereka ini menunjuk pengajian. Tanda-tanda Allah SWT, kita nak sambung yang lepas sedikit, ulang kaji yang mana kaedah pertama. Kita masih lagi dalam bab kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah, kitab yang membicarakan tentang cabang-cabang hukum. Yang mana cabang-cabang hukum ini ada sandarannya. Ada sandaran dalilnya. Sama ada daripada Al-Quran maupun As-Sunnah. Seperti mana kaedah pertama yang pernah kita belajar dahulu, al-umuru bimaqasidiha, yang sandarannya di mana? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanya segala sesuatu itu bergantung kepada niatnya. Apa itu niat? Al-qasdu wal iradatu. Tujuan hati, matlamat dan kehendak. Tujuan dan kehendak hati. Sebab itu, fuqaha mengatakan niat itu mesti bersamaan dengan perlakuan tindakannya. Dia tak ada asing-asing tuan-tuan. Dia tak ada asing-asing. Umpama, kalau kita kata, Ustaz, saya niat kat rumah solat, sampai sini saya takbir je. Kan? Jadi, niat itu bersamaan menyamai perlakuannya. Sebab, penting tak niat? Penting. Kerana dengan niat itulah maka akan dikira pahala ataupun sebalik. Berdasarkan kepada perbuatannya yang baik ataupun sebaliknya. Maka kalau baik, baiklah dapatnya. Kalau kejahatan, kejahatan jugalah balasannya. Bergantung kepada apa yang diniatkan. Jadi, perlu tak niat ini? Perlu, penting. Dalam ibadah, penting tak? Penting. Tanpa niat, maka tidak sah ibadahnya. Seperti mana solat, kalau tidak ada niat, tidak sah solatnya. Kalau puasa, tidak ada niat, tidak sah puasanya. Penting. Kenapa? Apa perlunya pentingnya niat? Kerana pertama kata ulama, dengan niat inilah yang akan membezakan amalan adat ataupun amalan ibadat. Kerana ada di sana yang perlakuannya sama, tetapi satu di antaranya dipanggil amal adat, tetapi dan satu lagi dipanggil amal itu amal ibadat. Seperti contoh duduk di dalam masjid. Duduk dalam masjid. Apa yang membezakan duduk itu duduk adat dengan duduk ibadat? Apakah yang membezakan kalau duduk kita itu duduk adat yang tidak mendapat pahala berbanding duduk kawan kita yang berpahala? Bezanya dengan niat. Niat apa? Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Niat itulah yang membezakan duduk kita itu duduk adat ataupun duduk ibadat. Masuk je tuan-tuan, niat je. Kan? Sahajaku berniat iktikaf. Mesti bahasa Arab ke Ustaz? Bahasa Melayu pun boleh tuan-tuan. Kan? Tapi dapat bahasa Arab lagi bagus. Kan? Bahasa Arab, lughatul jannah. Lagi baik. Dapat faham maksudnya pun lagi bagus. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Duduk tuan-tuan.
dapat pahala. Sementara tunggu azan, baca Al-Quran, kan, dapat lagi pahala. Sementara nak baca Al-Quran, duduk, zikir je lah Ustaz, dapat pahala, kan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada tak hadis tentang zikir-zikir ini? Ada. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi yang menyebutkan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Nabi kata, zikir subhanallah walhamdulillah ianya akan memberati timbangan dan Allah gunakan ganjaran pahala seluas langit, antara langit dan bumi. Banyak mana tak tahulah tuan-tuan, kan? Kalau tanya Ustaz, banyak mana Allah boleh bagi? Kita buat je lah tuan-tuan, kan? Soal pahala ni Allah yang bagi, banyak mana, kan? Sehingga kan pernah ditanya, kan, banyak Allah bagi. Dalam hadis sebutkan Allah beri pahala 10 hingga 700 kali ganda, sehingga bahkan lebih lagi Allah boleh bagi. Bermaksud pahala Allah bagi itu unlimited sebenarnya. Terpulanglah kalau Allah nak bagi banyak mana, kan? Macam kita, duit poket kat kita adalah, ni perumpamaan kalau kita lah, kita nak bagi orang banyak mana, ikut suka kita lah nak bagi banyak mana, kan? Kita punya, kan, kita ada 100, kita ada 50, kita ada 10, kita ada RM5. Dalam ramai-ramai depan kita, kita nak bagi orang ni 10 ke, nak bagi 100 ke, nak bagi RM5 ke, dah kita punya, kan? Jadi Allah SWT pahalanya unlimited, kan? Banyak mana Allah nak bagi, kita buat je lah ibadah. Allah akan beri ganjaran sesuai dengan amalan kita buat. Yang nyatanya amalan itu amalan yang dikatakan sebagai ibadah. Penting tak niat itu dalam ibadat? Penting, kerana di sana adanya amalan ibadat yang sama perlakuannya, tetapi dia akan membezakannya darajat dia dengan asbab niat. Seperti adanya solat fardu dan solat sunat, kan? Darajatnya berbeza. Jadi nak membezakan darajatnya sudah tentulah dengan an-niyah, dengan niat, kan? Kita solat apa? Solat sunat, kan? Perlakunya sama tak? Sama. Itulah takbir sampailah bagi salam. Itu jugalah solat. Kalau dikatakan solat, kecuali solat jenazah lainlah tuan-tuan. Jangan pula ada yang rukuk sujud pula. Solat jenazah berbeza, kan? Solat jenazah tak samalah, kan? Ini solat-solat yang lain lah selain solat jenazah. Adapun solat yang lain seperti solat fardu, solat sunat, sama perlakuannya, kan? Dengan takbir, baca surat Fatihah, rukuk, sujud dan sebagainya semua. Sebagaimana perlakuan solat fardu, itu jugalah perlakuan yang akan dibuat ketika solat sunat. Yang membezakannya darajat bagi kedua solat ini dengan sebab niat. Niatlah yang akan membezakan darajatnya. Satu sunat, satu fardu. Saya tak nak buat sunat, terpulang, kan? Tapi tak dapatlah. Lebih yang kita buat, lebihlah kita dapat, kan? Walaupun kita kata sunat, kalau sunat tak buat tak berdosa, kan Ustaz? Ayolah, tapi rugilah, kan? Walaupun ia sunat, tapi rugi kalau masa yang kita ada, tapi kita tak penuhi dengan ibadat yang boleh menambah pahala yang kita boleh dapat. Seperti mana kalau kita ambil wuduk, di sana adanya pelakon sunat, adanya rukun. Rugilah kalau kita tidak ada, kalau kita cukup airnya, rugilah kalau dalam satu perlakuan yang kita boleh dapat sunat di dalamnya, amat rugi kita. Sedangkan tak perlu kita nak, orang kata, mencatu air pun waktu tu. Cukup airnya, tapi janganlah berlebihan sangat pula, membazirlah pula, kan? Jadi dapat pahala kita dengan sebab kita melakukan sunat. Walaupun sunat, tetapi kalau kita tinggalkan, rugilah sunat. Pahala untuk kita dapat sebagai pahala tambahan dalam ibadah kita. Baik, tuan-tuan, tama Allah SWT, kita membicarakan kaedah yang kedua, iaitu kaedah kedua, al-yakinu la yuzalu bisyakki. Apa maksudnya? Yakin tidak boleh disingkirkan dengan semata-mata syak. Kalau dah yakin, buang kalau yang syak, kan? Kita ragu-ragu dalam solat, kan?
Nabi ajarkan dalam satu hadis, kan, bagaimana kalau kita dalam solat tiba-tiba ada angin dalam perut. Yang lepas pernah saya sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seperti mana yang disebutkan oleh Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a fa ashkala alaihi akhraja minhu syai' am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'u sautan aw yajida rihan, rawahu Muslim. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an bahawa beliau berkata, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu merasai sesuatu dalam perutnya, kemudian timbul keraguan ke atasnya, adakah telah keluar sesuatu darinya atau tiada, maka janganlah dia keluar dari masjid, yakni jangan berhenti dari sembahyangnya sehinggalah dia mendengar suara atau merasai angin keluar. Nabi ajarkan tentang bagaimana kita nak mengajar kita supaya yakin dalam solat kita. Kita makan dah macam-macam tuan-tuan. Ada yang tak makan, kan? Nak datang solat tak dan. Sekarang pula azan cepat, kan? Azan cepat. Pukul 7 tadi tadi malam 7. Pukul 7. 7 dah azan maghrib dah, kan, cepat. Isyak pun cepat. Biasa pukul 7 ni kita baru balik lah. Bagi yang mungkin baru bekerja, mungkin baru sampai rumah, kan, baru sampai rumah lagi 5 minit, lagi 10 minit nak azan dah. Kan si kata dah masak dah ni bang. Tak apa, nak solat dulu, solat berjamaah. Tak, dan kita nak makan, kan, perut tengah lapar, pergilah solat. Sebab isteri belum dan nak hidang makan lagi, baru sebut bang makan dulu. Kita kata tak apalah, tak hidang lagi, kita pergi solat, rumah dekat, kita kata, kan, rumah dekat. Jadi ketika nak solat, perut belum diisikan angin yang mengisinya. Ataupun kalau kita dah makan, makan benda yang istilahnya berangin, kan, makan benda berangin. Istilah kita, bahasa orang Melayu kita, adanya makanan ataupun apa-apa yang kita makan yang kita istilahkan sebagai, oh ini berangin ni kalau makan ni, sayur ni berangin ni, kan, kita pun sedap makan. Jadi Nabi ajarkan ketika kita solat, apa bagaimana nak mendatangkan yakin dalam solat. Nabi kata, seandainya kalau kita sedang melakukan solat, berada dalam solat, ketika solat waktu itu, tiba-tiba kita merasai ada sesuatu dalam perutnya. Biasanya itulah berlegar-legar ya angin, kan. Berlegar angin tu rasa. Kita rasa dah keluar ke belum? Dah keluar ke belum? Maka Nabi ajarkan supaya yakin dalam solat itu dan keadaan macam mana. Kalau tidak terjadi salah satu daripada dua perkara ini, Nabi kata tetaplah dengan solatnya. Teruskan solat. Apa dia? Kalau tidak berlaku, kalau berlaku baru keluar dari solat. Kalau tidak berlaku kekal dengan solat, teruskan solat. Seandainya berlaku salah satu ini, barulah kita keluar daripada solat, ambil wuduk dan ganti semula solatnya. Apa dia? Pertama, Nabi kata kalau dia mendengar suara, bunyilah. Bukan suara orang lain, dengar bunyilah. Dengar bunyi. Jadi angin tu keluar, adalah bunyinya. Tak tahulah kalau orang yang dengar kita tak dengar, tak tahulah tuan-tuan. Kan? Ataupun merasai angin itu memang keluar. Nabi kata ya, sama ada dia mendengar suara atau merasai angin, atau merasai angin keluar. Maknanya dengar bunyi ataupun dia merasai, memang jelas kita rasa, kita lah yang rasa. Orang lain tak rasa lah, sebab kita punya angin dalam perut, kan. Kita punya angin, kita lah yang rasa. Kalau betul kita rasa memang jelas keluar, maka keluarlah dia solat, ambil wuduk semula, gantilah solatnya. Kalau dan lagi kejar jemaah, kejarlah solat berjemaah. Kan, kalau dah habis jemaah, maka solatlah kita bersendirian bagi menggantikan solat yang telah batal dengan sebab keluarnya angin sebagai salah satu sebab batalnya solat. Kemudian ada satu hadis lain yang menjadi sandaran kaedah ini, bagaimana Nabi mengajarkan keyakinan dalam solat dalam kaedah al-yakin la yuzalu bisyakki. Dalam hadis rawahul Muslim an Abi Sa'id al-Khudri annahu qala
qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salati falam yadrik kam shalla thalathan am arba'an falyatrahi syakka wal yabdi ala mastayqan. Rawahul Bukhari. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Mengajarkan supaya kita yakin dalam solat juga. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kamu telah timbul syak dalam solatnya, tidak diketahui lagi berapa rakaatkah yang telah dilakukannya, 3 atau 4, maka hendaklah dia buangkan yang syak, yang ragu-ragu itu, dan tunaikanlah atas apa yang telah diyakininya. Rawahul Muslim. Kita kadang-kadang biasanya kalau dalam bab solat ni, penghujung solat lah biasa datang ragu kan. Sebab tu bagusnya solat berjamaah ni Tuan Iman ya. Kita tahu Tuan Imam je kan. Tuan Imam syak parah kan. Tapi ialah belakang lah, tanggungjawab belakang lah. Bukan semata-mata letak beban tu kat imam semata-mata. Walaupun imam ada tanggungjawabnya, jemaah belakang juga ada tanggungjawabnya. Kan manusia. Kan manusia, bila kita katakan manusia memang tak lari. Kadang-kadang datang tiba-tiba ragu atau tersilapnya. Kan tak semestinya kita betul selalu. Kan ada kala juga timbul syak dan ragu-ragu dalam solat. Biasa hujung-hujung lah tuan-tuan biasanya. Kan dah nampak ni solat sorang-sorang, kalau imam ialah ikut imam je lah kan. Orang rukuk kita rukuk, orang sujud kita sujud kan, salam kita bersalam kan. Walaupun kita datang 2, 3, 4, yang lain semua duduk, semua kita duduk. Kalau kita solat daripada mula awalnya, mudah ikut imam saja, ikut bilangan rakaat. Tapi kalau solat bersendirian, tiba-tiba datang ragu, biasa di hujung-hujung tu lah nak duduk tayat akhir ke bangun lagi kan. 3 ke 4 4 ke 3, 3 ke 4, tu lama sangat sujud. Tu lama sangat sujud. Fikir tadi 3 ke 4 ke 4 ke 3, 3 ke 4 ke 4 ke 3 kan. Memikirkan tentang berapa bilangan ni. Solat tu sepatut 4. Tiba datang ragu kita di rakaat ketiga ke keempat kan. Tengah solat tiba-tiba ada gangguan, preng bunyi motor. Kita pun terganggu. Terleka sekejap, 3 ke 4. Sujud akhir kita tak tahu 3 ke 4, 3 4. Maka Nabi ajarkan supaya yakinlah solat. Nabi kata buangkan syak itu dan tunaikanlah atas apa yang telah diyakini. Namun ada satu dalil lain menyebutkan bagaimana nak menghilangkan keraguan. Maka disebutkan ambillah bilangan yang kurang kan, bilangan yang kurang sebagai langkah berhati-hati, awareness kan, awareness, langkah berhati-hati. Ambillah yang kurang, 3 4 ambillah yang kurang, yang 3, maka tambahlah satu lagi sebagai langkah berhati-hati. Maka hendaklah diyakini dengan apa yang dilakukannya. Lepas tu Nabi ajarkan dalam solat, ini memang biasa berlaku. Jadi kita tetaplah dengan apa yang kita yakin. Itu antara dalil bagaimana kaedah ini timbul. Al-yakin la yuzal bi syakki. Berdasarkan dalil inilah maka ulama membuat satu kaedah sebagai rujukan kita, hukum untuk kita bagaimana kita beribadah dengan yakin. Kaedah furu', iaitu kaedah cabang, hukum-hukum cabang yang terbit dari kaedah kedua ini. Iaitu pertama, al-aslu baqa'u makana ala makana. Apa tu tuan-tuan? Al-aslu baqa'u makana ala makana. Iaitu maksudnya asal masalah ialah kekalnya sesuatu perkara di atas. Apa tu? Kan? Bahasa Arab kan? Al-aslu baqa'u makana ala makana. Bermaksud asal suatu hukum itu kekal. Sehinggalah ada yang merubahnya. Kan? Artinya perlu dikekalkan keadaan yang telah sedia ada pada mana-mana waktu dan berterusan dalam semua waktu. Sehinggalah thabit
terputusnya atau bertukarnya. Adanya dalil yang merubahnya. Kalau tidak, kekallah hukum itu kalau tidak ada yang merubahnya. Kembali kepada asalnya. Itu macam itu. Kekal. Tak berubah. Jangan diubah. Nanti kita tengok contoh. Contoh-contoh hukum yang termasuk di bawah kaedah ini. Yang pertama, sesiapa yang yakin taharahnya dan syak pada hadas, maka dia dianggap orang yang masih bersuci. Atau dia yakin berhadas dan syak pada taharahnya, maka dia dikira orang yang berhadas. Kan? Dia yakin dia dah ada wuduk dah. Kan? Tadi dah ambil wuduk dah. Ketika maghrib dah ambil wuduk. Sembang kawan, masuk isyak. Masuk isyak, datang ragu-ragu. Kan? Dah batal ke tak? Datang macam itu kadang-kadang kan? Jadi, kita yakin dah ambil wuduk tadi. Tadi aku maghrib, memang aku ambil wuduk. Biasa ambil wuduk. Kadang-kadang memang kalau dah terbiasa ambil di rumah, biasa daripada rumah kita akan ambil wuduk. Ataupun kalau kita biasa ambil kat masjid, kita akan start motor atau kereta, terus ambil dekat kolah ataupun tempat wuduk, kita ambil wuduk. Kalau kita terbiasa macam tu. Kan? Jadi, kalau kita dah ambil wuduk, tiba-tiba datang syak. Maghrib ambil dah wuduk. Sembang kawan, katakan hari tu tak ada kuliah, kita bersembang lah. Kan? Ataupun kita mungkin jawab telefon tadi kat luar. Masuk waktu isyak, datang syak. Batal ke tak? Datang gitu. Datang syak, sama ada kita ragu dah batal ke belum kita punya wuduk. Asalnya memang dah ada wuduk. Jadi bagaimana Islam mengajar kita supaya yakin dengan amalan ataupun ibadah, maka kalau tidak ada perkara yang jelas membatalkannya, maka kembalilah kepada asal yang kita masih ada wuduk dan tidak batal lagi wuduknya. Kekal macam tu. Itu maksudnya itu. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Kekal. Kalau tak ada benda yang mendatangkan sesuatu yang jelas yang membuktikan yakin wuduk kita telah batal, maka Islam mengajarkan kita yakinlah dengan wuduk yang kita kekal ada. Bermaksud kita masih ada wuduk dan tidak batal wuduk kita asalnya. Melainkanlah kalau tadi disebutkan keluar suara atau bunyi. Tu. Bila ada benda jelas yang membatalkannya, maka barulah yang kekal tadi berubah kepada hukum yang baru, bermaksud wuduknya telah batal. Macam tu. Kan? Jadi kita kena yakinlah dengan apa kita buat. Ataupun satu situasi lain, kan, dia dah biasa ambil wuduk kat rumah. Kan, sebelum pergi masjid, dah biasa ambil wuduk kat rumah. Sampai masjid, aku dah ada wuduk ke tidak? Kan? Kebiasaannya ambil wuduk kat rumah. Tiba-tiba satu hari, nak cepat, azan cepatlah pula, start motor kereta pun zoom. Sebab tadi kata ingat nak pergi, tak apalah ambil wuduk kat masjid. Tapi lazim kebiasaannya, kita dah ambil wuduk kat rumah. Satu hari tu tiba-tiba, kita nak cepat. Kita tak ambil wuduk. Kan? Tak ambil wuduk. Dah sampai masjid, baru teringat. Aku nak ambil wuduk ke tidak? Kan? Dah ambil wuduk ke tidak? Maka kalau tidak ada benda yang jelas merubah, mengatakan kita ambil wuduk, maka kembalilah kepada hukum asalnya yang kita belum ambil wuduk. Maka ambillah wuduk semula. Bila datang syak sebegitu. Walaupun kita dah ambil wuduk sekalipun. Kan? Jadi kembali pada hukum asal. Melainkanlah kalau kita datang dengan kawan kita datang rumah kita, ajak pergi solat sama. Kejap, aku ambil wuduk. Nampak? Kan? Kat luar, contoh, ambil wuduk kat luar. Datang syak, aku dah ambil wuduk ke tak? Kawan kita kata, tadi kau kan ambil wuduk dengan aku. Oh, iya ke? Kan? Jelas menunjukkan kita telah ada wuduk, maka barulah ianya berubah kepada hukum yang kita telah ada wuduk.
maka bolehlah kita teruskan solatnya. Itu maksud kaedah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, bermaksud hukum yang asalnya kekal sehinggalah hukum itu merubah kepada hukum yang lain. Sama ada batal, sah ke atau sudah batal. Sama ada sudah ke atau belum. Kalau dalam bab wuduk tadi. Contoh berikutnya bagaimana Islam mengajar kita tentang yakin dalam ibadah, seperti mana seseorang yang makan di akhir malam dan syak tentang naik fajar, maka puasanya sah kerana asalnya malam itu kekal. Sekarang tak timbul lah ke itu Imam ya. Dah banyak kemudahan dah. Kan? Walaupun kat luar mendung, gelap macam telefon, banyak dah kita boleh rujuk untuk sama ada kita dah perlu berhenti makan untuk berpuasa atau tidak kan. Ada waktu imsak kan. Kita dah boleh tahu dah bila terbit fajar. Bila sepatut kita berhenti makan dan kita teruskan puasa. Waktu-waktu tu dah ada dah. Kan, waktu sahur, waktu berbuka, waktu imsak, banyak dah kita boleh dapat maklumat-maklumat itu. Ni kalau kata tak ada maklumat lah, contoh kan, tak ada jam ke, terputus, kita tak boleh nak Google apa, kata talian tak ada ke kan, dah kita pun nak cakap mana situasi macam ni sekarang ni, rasa tak ada lah kot saya tanya kan. Ni in case lah berlaku. Dan satu ketika kalau tak ada rujukan untuk kita berpuasa, kita sangkakan masih malam masih ada, belum lagi terbit fajar. Tiba-tiba terbit fajar. Jadi kita syak dah terbit fajar ke belum sebenarnya. Kita pun makan dalam kemah ke apa. Selama kemah kita pun gelap kan. Sangkaan gelap lagi kan. Sangkaan gelap lagi. Jadi syak, belum lagi ni, jam tak ada, belum lagi ni kan. Jadi puasanya sah kerana asalnya malam itu kekal. Yang penting memang jelas keadaannya masih nampak jelas, belum terbit fajar lah, kerana dilindung oleh awan dan sebagainya. Tapi kalau nampak terang-terang tuan-tuan, jangan pula kata malam lagi dah. Dah nampak dah. Kita biasa kalau naik flight tuan, nampak kat atas kan fajar naik kan. Naik flight biasa, fajar naik. Saya kadang-kadang kalau naik flight, balik di umrah haji, kadang-kadang saya tanya panggil stewardess kan, tanya, cik dah terbit ni pukul terbit fajar pukul berapa? Kadang-kadang kita cross lalu kan, lain negara kan lain, dia punya terbit fajar kan lain. Walau kita nampaklah naik sikit tanya. Dia beritahulah kejap-kejap, tanya kapten dia kata kan dia datang balik. Cik, kejap lagi cik, lagi kan. Tapi kadang-kadang dia datang, cik dah masuk dah. Dah terbit fajar dah, subuh dah. Solat dah tuan-tuan. Kan? Flight apa yang ada belakang tu ada tempat solat? Saudi Saudi kat Emirates, saya tak ingat dulu. Di belakang tu, bolehlah kat belakang sekali tuan-tuan, adalah tempat solat. 4-5 orang boleh kot rasanya belakang tu kan. Ada ruang, ada pula dia punya skrin TV tunjuk arah kiblat tu kan. Solatlah. Kita ada kesempatan untuk solat. Solatlah bertiga, berempat, berlima belakang tu pun kan. Tapi saya tak ingat naik flight apa masa tu kan. Jadi kalau kita ada kesempatan untuk solat kan, solatlah kan. Dalam lain lah kalau orang kata darurah kan. Kalau kita ada kesempatan untuk solat dalam flight, maka solatlah. Boleh tanya kan, kita usaha semampu mungkin supaya solat kita itu dapat ditunaikan dengan ikut waktunya. Contoh berikutnya ialah dan termasuk kaedah ini, wanita yang ditolak talak raj'i. Talak raj'i apa? Talak 1 dan 2. Wanita yang ditolak raj'i mendakwa sucinya berlanjutan dan belum selesai iddahnya, maka dibenarkan dakwaannya dan dia masih berhak mendapat nafkah iddah.
Kan? Ini kalau tak ada bukti lah tuan-tuan. Kan? Sebab tu dalam bab pernikahan, nikah ke, cerai ke, kena didaftarkan. Kan? Kalau tak didaftarkan, kita pun tak ingat. Kalau tak didaftarkan. Jadi sebab itu, apa yang dibuat oleh pemerintah atas dasar apa? Tasarruful imam ala ru'ayyati manutun bin maslahah. Apa yang dibuat oleh pemerintah itu ke atas rakyatnya selain untuk kebaikan, maka wajib ditaati. Jadi termasuklah tentang urusan pendaftaran pernikahan, ada sijil nikah, kan? Senang nak dirujuk. Bila nikah ni, ada tarikh nikah. Kan? Ustaz, kenapa perlu surat nikah mak ayah? Ya nak nikah, kan anak. Betul. Tapi nak tengok bila tarikh ayah untuk mensabitkan anak itu anak sah taraf. Anak sah taraf. Barulah boleh dijadikan bapa itu wali mujbir. Kan? Wali yang utama untuk menjadi wali ketika pernikahan. Dijadikan wali untuk pernikahan. Wali mujbir. Bapa, datuk dah meninggal, baru pindah-pindah. Dia tak boleh terus pilih tuan-tuan. Ustaz, saya nak adik saya terus. Ni ayah ada ni, tak boleh. Kan? Dia tak boleh terus main pilih. Kan? Dia, turutannya itu ada sebabnya. Sebab meninggal, baru berpindah kepada wali yang lain yang masih hidup. Jadi talak raja'i ini ialah talak 1 dan 2. Azan. Ini azan ni. Okay, on minute. Okay. Talak raja'i ini ialah talak 1 dan 2. Wanita yang ditalak raja'i mendakwa sucinya berlanjutan dan belum selesai iddah. Kan dia ada iddah kan. Talak ini ada iddah. Ada tempohnya sebelum dia boleh berkahwin lain. Sebab talak raja'i, talak yang boleh dirujuk semula tanpa akad nikah yang baru. Selain dalam tempoh iddah. Tapi tak bolehlah kita terus, Ustaz boleh tak? Ada seorang tanya saya, Ustaz boleh tak saya cakap dengan isteri saya nak rujuk awak semula? Kan? Saya kata pergilah. Kata kalau kita nak buat benda yang baik, kita buatlah jalan yang baik. Kan? Saya elok-elok jalan yang baik. Kita nak buat kebaikan, kata ikutlah jalan yang baik salurannya. Sebenarnya kita ambil isteri kita dahulu ketika kita nikah, kemudian berpisah, mungkin ada masalah yang mungkin berlaku waktu itu, kemudian nak dirujuk semula. Dan rujuk itu kan jalan-jalan kebaikan. Maka ikutlah jalannya yang baik. Pergi berjawab agama, kata saya nak rujuk balik isteri saya ni. Okey. Maka adalah dia punya dokumentasinya, dokumennya jelas bila tarikh rujuk, bila tarikh nikah, bila tarikh pisah, bila tarikh rujuk semula. Sebab ianya sebagai rujukan di masa akan datang. Jadi kalau tak dibuktikan, maka berpeganglah kepada dakwaan isteri. Kan? Dakwaan isteri. Baik isteri yang tak boleh kahwin lain, kan? Sebab tu iddahnya pada isteri. Isteri yang tak boleh kahwin lain. Suami kalau nak berkahwin lain, kalau dalam tempoh iddah dipanggil poligami. Panggil poligami. Sebab dalam tempoh iddah isteri itu boleh dianggap boleh dirujuk semula. Jadi lainlah kalau telah habis tempoh iddahnya, maka kalau nak kembali semula kepada isteri, bila dah tamat tempoh iddah, nak kembali semula, kalau talak 1, talak 2, maka hendaklah dilakukan dengan nikah yang baru. Nikah yang baru. Adalah pengalaman tuan-tuan, saya selalu juru nikah. Sekarang bila dah pegang jawatan lain di masjid, dah tak boleh, kan? Tak apalah. Kita paslah ke orang lain pula, kan? Yang menguruskan tentang urusan pernikahan ni. Tapi itu antara sedikit perkongsian untuk saya dan semua yang ada. Kemudian pecahan kaedah ini lagi, apa dia? Al-aslul adam atau al-aslu fil umuril aridah al-adamu. Asal pada perkara yang baru muncul itu tiada. Asalnya tak ada.
Macam saya sebutkan, air ni kalau orang tak letak, tak ada Ustaz. Kan? Asalnya tak ada. Letak, ada? Ada. Jadi asalnya tak ada. Sehingga diletak, baru ada. Ini bukan, kalau cerita bab akidah lain lah tuan-tuan. Ini dia cerita bab ibadah je. Ataupun beramal saja. Asal pada perkara yang baru muncul itu tiada. Umum diketahui bahawa al-adam adalah lebih dahulu dari al-wujud. Benda ada, asalnya tak ada. Maka setiap sesuatu yang didakwa muncul dan wujudnya bererti ia didahului oleh al-adam. Tak ada. Justru itu maka al-adam yang mendahului ke atas al-wujud yang didakwa itu telah sabit dengan yakin. Bahasa Arab ni lah, terjemahan dia tuan-tuan. Tak apa, nanti kita contoh ya tuan. Kan? Sementara benda yang didakwa wujud sebelum dibuktikannya adalah masykuk fih, yakni diragui. Sedangkan keyakinan sesuatu perkara tidak boleh dihilangkan dengan zon lawannya sahaja. Oleh demikian, maka al-adam itulah yang diyakini kerana ia suatu keadaan yang tabi'i. Dan perubahannya kepada wujud itu suatu perkara yang baru yang diragukan. Lagipun al-adam itulah yang asal, maka mesti dikekalkan hingga terbukti sabit sesuatu yang menghilangkannya. Senang cerita ginilah tuan-tuan. Macam saya sebut tadi. Antara benda yang tak ada dengan yang wujud. Kan? Selagi mana benda ini tak ada, kita yakin benda tu tak ada asalnya. Diletakkan sini, barulah berubah hukum yang tak ada itu kepada yang ada. Kan? Jadi asalnya tak ada, bila dibuktikan ada, barulah ianya dikatakan ada. Azan. Okay. Baik tuan-tuan, kita ambil contoh satu. Sedikit saja berkaitan tentang pecahan kaedah al-aslul adamu. Asal sesuatu perkara itu tidak ada. Maka bila ada perkara yang membuktikannya itu wujud, barulah ianya berpindah kepada yakin wujudnya. Contoh hukum yang termasuk dalam kaedah ini, pertama masalah mudharabah. Apa itu mudharabah? Perniagaan usaha sama. Kan? Usaha sama, seorang ada modal, seorang tak ada modal, ada skill. Kan? Ada kemahiran berniaga. Seorang ni ada modal, dia kata aku ada modal je. Nak berniaga aku malah, tapi aku nak kembangkan juga duit ni. Kan? Kalau dapat dikembangkan. Nak berniaga, tapi tak pandai. Duit banyak. Duit banyak. Kawan ni pula kata, aku bolehlah berniaga. Tapi modal tak ada. Capital tak ada. Capital kan? Capital tak ada. Kawan ni kata, tak apalah. Apa bisnes yang kita nak buat ni? Kan? Plan. Tak apa. Aku pemberi dananya, aku keluarkan modal, kau usahakan. Kan? Kau yang mengusahakan perniagaan ini. Iaitu mudharabah. Seorang pemberi modal, seorang mengusahakan. Dalam masalah mudharabah, apabila sahibul mal, pemilik harta, yang memberikan modal tadi, mendakwa ke atas amil, mendakwa ke atas orang yang mengusahakan tadi, ada keuntungan. Sedangkan amil menafikan dakwaan itu, maka hendaklah dibenarkan dakwaan yang menafikan dengan sumpahnya. Kerana keuntungan itu suatu baru datang. Asalnya tak ada. Kan? Keuntungan itu benda yang baru. Selepas berniaga baru ada untung. Selama tak berniaga mana ada untung. Ataupun dalam tempoh promosi, boleh jadi kita jual ikut harga barang dulu. Nak bagi orang rasa dulu. Kan? Kita jual madu kelulut tentu. Kita jual produk kesihatan contoh. Apa-apalah tuan-tuan yang bermanfaat. Kita kata kita baru nak berniaga ni, nak perkenalkan produk kita ni. Kita lah founder dia kan. Kita founder dia. Pengasasnya kepada produk ini. Jadi bagaimana cara nak memperkenalkan produk kita ni? Okey, bincang-bincang, kita kata okey. 10 pembeli pertama kita jual secara harga modal je tu.
tak ambil untung apa-apa, kita kata. Nak memperkenalkan dulu. Bila orang dah guna, barulah orang akan bercerita, bagus produk ni, kan. Maka nanti akan bertebarlah maklumat tentang produk kita ni. Kita baru nak kenalkan barang. Jadi nak kenalkan, macam mana nak memperkenalkan? Kita bincang-bincang, kita kata tak apa. 10 pembeli pertama, kita jual harga barang modal saja, tanpa untung. Kan? Tanpa untung. Nak kenalkan je dulu. Okey? Setuju. Okey, setuju. Selepas tu barulah kita fikirkan, mungkin dengan cara apa kaedah, kita tetapkan satu keuntungan. Ataupun kita jual secara package. Kan? Beli 1 percuma 1 contoh. Beli 3 percuma 1 contoh, kan. Secara package, kan. Tak kisahlah macam mana kaedah. Tuan-tuan lagi hebat berniaga kot. Kan. Saya bukan ahli perniagaan. Tuan-tuan di hadapan saya lagi hebat, kan, berniaga. Itu contoh-contoh lah berdasarkan apa yang saya nampak sebegitu. Jadi dalam masalah mudharabah, sahibul mal, pemilik harta mendakwa satu ketika dia bagi modal je. Datang kedai, contoh, kan, dah terjual 7 ni, dia lupa. Lupa. Takkan tak ada untung. Tak ada untung, kita kan kata, itu kan kata jual promosi. Ya ke? Takkanlah meniaga jual 7 tak ada untung langsung. Mana kita dapat nak meniaga tak ada untung? Dia lupa. Sebab itulah sebenarnya tuan-tuan, apa-apa urusan dicatat. Dicatat. Kita berhutang pun Allah suruh kita catat. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Allah katakan, jika kamu berhutang dalam satu tempoh masa tertentu, maka hendaklah ditulis. Supaya apa? Supaya tak timbul perbalahan di kemudian hari lah. Walaupun kita kata, alah Ustaz, adik-beradik takkanlah tak percaya, terpulang, kan. Kalau kita adik-beradik kita okey ataupun tak ada masalah, okey lah, kan. Tapi ini Allah tunjukkan jalannya supaya tak timbul perbalahan dakwa dan juga mendakwa. Jadi abang bagi pinjam itu 100k. Mana abang ambil kata tak pinjam 100k, bagi 50k je, bagi tunai lepas tu. Cash in hand, kan. Jadi tak ada bukti, tak boleh nak membuktikan pinjaman ataupun pemberian pinjaman. Jadi sebab tu apa yang Allah tetapkan itu memang kebaikannya kepada hamba-Nya, kepada kita. Kan, bukan kita kata takkanlah tak percaya, bukan soal percaya, tapi soalnya ialah Allah nak beritahu kita sifat manusia. Yang kalau ada bukti baru percaya. Gitu, kan. Nak supaya tak timbul perbalahan di kemudian hari kalau tidak ada bukti ataupun apa-apa benda yang nak menunjukkan sesuatu bukti yang jelas. Jadi dalam bab seperti ini, kalau katakan orang yang mengusahakan, mana ada untung? Kan? Tak ada benda yang nak membuktikan keuntungan itu. Sebab dikatakan keuntungan itu yang baru. Yang baru ada. Sedangkan ketika perniagaan nak bermula, tidak ada untung itu adalah yang dia lebih diyakini berbanding dengan keuntungan yang baru datang. Jadi ini kalau susah, kalau tak dicatat apa-apa gitulah. Sebab tu perniagaan tu pun dicatat. Sekarang ni dah mudah lah, tak berlaku-laku rasanya, kan. Kita niaga apa-apa, scan QR dia, pergi ke akaun, kan. Transfer, pergi ke akaun, kan. Bayar guna internet banking. Dah mudah dah. Dah nampak dah. Statement keluar, kan. Tahulah berapa terjual, berapa jumlah. Ini harga modal ke, harga untung sekali. Nampak kat situ, kan. Jadi kalau tak ada itu semua, maka dakwaan siapa yang terpakai dan diyakini, maka dakwaan yang mengusahakan itu yang akan dipakai. Ustaz, kalau ditipunya Ustaz, kalau ditipu dia lah Allah lah, tuan-tuan, kan. Dia soal perniagaan kena jujur lah, itu je lah soal kejujuran. Dalam bersyarikah ni kena ada kejujuran. Kalau salah di antara tidak jujur, macam mana nak meneruskan perniagaan itu? Jadi tidak ada barakahnya kalau katakan kejujuran itu tidak dijadikan asas dalam perniagaan usaha sama. Baik, tuan-tuan, tamu Allah SWT, cukup sekadar itu. Pada malam ini perkongsian akan datang kita sambung lagi berkaitan tentang kaedah al-yakin la yuzal bi syakki. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat ilmu yang berguna pada malam ini bersama, insya-Allah. Minta maaf tersalah kata, tutur kata,
Mungkin ialah ada di antara bahasa yang kurang sedap didengar. Mohon maaf. Kalau ada yang salah, tolong betulkan saya kerana tidak selalunya saya betul. Jadi mudah-mudahan Allah ampuni saya dan ampunkan semua hadirin yang ada, dan Allah berkahi hidup kita sepanjang masa insya-Allah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Aku liqauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jom kita